Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk kelas bab 8 tingkatan 5. Okey, iaitu pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Untuk kelas kali ini kita akan lihat subtopik 8.1 iaitu pembangunan ekonomi. Okey, bagaimana pertumbuhan ekonomi kita dirangka oleh kerajaan. Okey. So, objektif pembelajaran untuk subtopik hari ini adalah untuk menghuraikan matlamat dan usaha-usaha rancangan 5 tahun. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan dalam dasar ekonomi baru. Okey, so kita tengok apakah cara ataupun kaedah yang dilakukan untuk memastikan ekonomi negara kita semakin berkembang pesat. Okey, kita membuat perbandingan rancangan pembangunan 5 tahun tahap pertama dan juga tahap kedua. Okey, dalam rancangan 5 tahun ada 2 tahap. Tahap pertama adalah bermula pada tahun 1956 sehinggalah tahun 1970. Itu adalah tahap pertama. Tahap kedua adalah bermula tahun 1971 sehingga tahun 1990. Maksudnya ada 2 tahap yang mana kita akan lihat dan perincikan selepas ini. Okey, kita tengok persamaan kedua-dua tahap ini. Pertama sekali, setiap rancangan ekonomi dalam jangka masa 5 tahun. Okey, tak ada pun IMK ini 2 tahun, 3 tahun ditukar, tak ada. Maksudnya semua mesti 5 tahun. Rancangan ini bertujuan untuk membasmi kemiskinan. Itu keyword yang penting. Kedua-dua tahap ini fokus utama adalah untuk membasmi kemiskinan. Kemiskinan tahap macam mana kita akan lihat lebih detail nanti. Seterusnya adalah dasar pembangunan dan agensi kerajaan diwujudkan secara bersepadu. Okey, ini persamaan. Kita tengok pada tahap pertama, merangkumi rancangan Malaya pertama, rancangan Malaya kedua serta rancangan Malaysia pertama. So ada 3 RMK di sini. Okey, rancangan Malaya pertama, kedua dan juga rancangan Malaysia pertama. Okey, tumpuan adalah untuk pembangunan pada kawasan luar bandar sahaja. Dan program pembangunan ekonomi belum dapat membendung masalah perpaduan, maka tercetuslah peristiwa 13 Mei 1969. Senang kata, ini adalah titik hitam dalam sejarah negara kita yang mana berlakunya masalah perpaduan yang menyebabkan orang Melayu, Cina dan India bergaduh dan bersengketa yang membawa peristiwa 13 Mei. Okey, rancangan tahap kedua. Okey, kalau kita tengok merangkumi rancangan Malaysia kedua, ketiga, keempat dan kelima. Maksudnya ada 4 siri rancangan pembangunan 5 tahun. Seterusnya masih lagi menumbuhkan kemiskinan dan menyusun sebuah masyarakat tanpa mengira kaum. Perbezaannya di sini, kalau kita tengok pada peringkat yang pertama, tahap pertama hanya tumpu luar bandar. Sekarang tidak lagi, dan dilihat bukan saja di luar bandar, malah ada miskin bandar dan sebagainya, dan menyusul semula masyarakat tanpa mengira kaum supaya tidak akan berlaku masalah seperti peristiwa 13 Mei. Seterusnya, dasar ekonomi baru berjaya merapatkan jurang ekonomi antara kaum serta antara wilayah-wilayah, maksudnya kawasan-kawasan. Okey. Seterusnya kita tengok agensi kerajaan yang ditubuhkan dalam rancangan pembangunan Malaysia kedua. Sebelum itu, saya suka untuk menyatakan secara ringkas berkaitan dengan beberapa agensi kerajaan yang ditubuhkan sewaktu rancangan Malaysia tahap pertama. Okey, dalam tahap pertama antara yang ditubuhkan paling awal adalah RIDA ataupun Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, Felda. Seterusnya ada juga penumbuhan seperti Pharma, okey, pada tahun 1965, dan seterusnya adalah MARA. Okey, MARA ini asalnya adalah RIDA.
Tapi pada tahun 1966 nama RIDA telah digantikan dengan Majlis Amanah Rakyat MARA. Sementara antara bank yang ada adalah seperti Bank Bumi Putera telah ditubuhkan, dan penumbuhan juga Perbadanan Nasional Berhad PERNAS pada 1969. Selain itu, kalau kita tengok, ada juga pada tahun 1969 ditubuhkan MARDI, yang mana untuk meningkatkan hasil keluaran pertanian mereka perlu buat penyelidikan di sini. Terdapat juga penubuhan seperti NIDA, pada tahun 1967, dan Lembaga Penasihat Tarif adalah berbagai lagi agensi-agensi yang ditubuhkan. Kalau kita tengok, agensi-agensi ini banyak memberi tumpuan untuk pembangunan kepada Bumi Putera, terutama orang Melayu. Contoh kita ambil adalah MARA yang ditubuhkan pada 1 Mac 1966, yang bertujuan untuk memastikan Bumi Putera ini dibantu dalam perdagangan dan perindustrian. Maksudnya membantu golongan Melayu untuk membuka bidang-bidang perniagaan mereka. Antara strategi yang MARA buat contohnya seperti membantu usahawan Bumi Putera, memberi pinjaman, kemudian menambah guna tenaga Bumi Putera, meningkatkan equity Bumi Putera, seterusnya menyediakan kemudahan-kemudahan asas kepada Bumi Putera. Maksudnya di sini salah satu agensi yang amat penting adalah MARA dalam tahap pertama. Jadi kita pergi kepada tahap kedua ini. Antara agensi-agensi yang penting adalah contohnya Lembaga Beras dan Padi Negara LPN yang ditubuhkan pada 1971. Tujuannya adalah untuk menstabilkan semula harga padi bagi memastikan para petani mendapat manfaat daripada tawaran harga tersebut. Seterusnya Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, yang mana tujuannya adalah untuk membangunkan dan memodernkan industri perikanan dan meningkatkan taraf hidup para nelayan. Seterusnya adalah Perbadanan Pembangunan Bandar, iaitu membangunkan kawasan-kawasan bandar. Seterusnya RISDA ataupun Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah, yang mana membantu pekebun kecil getah dari segi penyelidikan dan penanaman semula getah. Seterusnya Lembaga Pertumbuhan Peladang pada tahun 1973, yang mana membantu golongan petani melibatkan diri dalam kegiatan koperasi. Maksudnya ini adalah untuk menjual padi mereka dan juga hasil-hasil yang telah mereka perolehi. Seterusnya adalah Petroleum Nasional Berhad atau PETRONAS, yang mana tujuannya adalah untuk memajukan sektor perindustrian dan perniagaan yang berkaitan dengan petroleum. Kemudian ada beberapa dasar yang telah dibuat. Contohnya adalah Dasar Pertanian Negara yang diwujudkan pada tahun 1984. Dasar strategi bagi mencapai matlamat dasar pertanian ini adalah seperti membuka tanah baru, menggalakkan pembukaan tanah baru di kawasan rancangan Felda, yang mana agensi pembangunan wilayah dan kerajaan negeri. Seterusnya program pembangunan in situ, maksudnya in situ, yang memulihkan kawasan yang berproduktiviti rendah dengan menyediakan khidmat sokongan pertanian seperti pemasaran, kredit, subsidi dan juga penyelidikan. Contohnya seperti yang dilaksanakan Jabatan Kerajaan seperti Kemumbu, Besut, Johor Barat, Kelantan Utara dan Selangor Barat. Ini adalah proyek-proyek pembangunan in situ yang dibuat. Seterusnya penglibatan sektor swasta juga terlibat. Sektor swasta ini terlibat dalam proyek perswastaan pertanian di bawah Kementerian Pertanian. Dan Dasar Persyarikatan Malaysia telah dibuat bagi merangsang pelibatan sektor swasta secara aktif dan berkesan, yang mana Malaysia boleh dianggap sebagai sebuah syarikat yang dimiliki secara bersama oleh kerajaan dan juga sektor swasta. Hal ini menunjukkan syarikat-syarikat yang dimiliki adalah secara bersama. Maksudnya semua kegiatan kerajaan dan swasta merupakan pemilik saham
dan pekerja yang dipertanggungjawabkan untuk menunjukkan syarikat ini adalah Malaysia. Okey. Kemudian adalah dasar pertanian negara 1984 juga. Strateginya adalah untuk dasar perswastaan dalam usaha untuk kerajaan memindahkan perkhidmatan, perusahaan, kepentingan, pelaburan dan kuasa tertentu kepada sektor swasta, yang mana objektif utamanya adalah untuk mengurangkan beban kewangan kerajaan. Apabila kita swastakan sebuah syarikat, maka kos-kos tidak lagi ditanggung oleh kerajaan. Itu adalah dasar perswastaan yang telah dikenalkan oleh Tun Dr. Mahathir pada ketika itu menjadi Perdana Menteri yang keempat. Kemudian dasar hal 7 cara baru. Dasar ini adalah untuk membangunkan kawasan luar bandar untuk meningkatkan pendapatan golongan petani dan pekerja desa melalui penglibatan mereka dalam sektor pelaburan. Dalam dasar ini ada 3 strategi yang telah dibuat untuk memastikan dasar ini dapat dicapai, iaitu strategi pertama dengan mengelompokkan kampung-kampung menjadi pendapatan yang lebih besar. Bila kampung-kampung menjadi lebih besar, supaya segala kemudahan dapat disediakan dengan lebih sistematik dan lebih ekonomi. Yang kedua pula strategi yang dilakukan untuk memastikan dasar hal baru ini tercapai, meningkatkan pendapatan golongan petani dan pekerja desa melalui program usahawan desa yang terlibat dalam industri pembuatan barangan. Dan yang ketiga strategi yang dibuat adalah melaksanakan projek pembangunan oleh agensi kerajaan untuk meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. So ini adalah 3 strategi yang dibuat. Seterusnya dasar peningkatan daya pengeluaran negara ataupun DPDPN. Tujuannya adalah untuk mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang berterusan, yang mana DPN ini memastikan penggunaan sumber negara digunakan secara maksimum bagi mengelakkan sebarang pembaziran, di samping memastikan sektor perindustrian mampu bersaing pada peringkat antarabangsa. Seterusnya kita lihat sebelum kita tamat, ada satu lagi dasar yang penting juga adalah berkaitan dengan dasar kependudukan, yang mana dasar ini kalau kita lihat dikenalkan oleh Dr. Mahathir. Matlamatnya adalah untuk memastikan mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang tahun 2100. Tujuannya adalah untuk memastikan kita mempunyai pertumbuhan penduduk dalam jangka masa yang baik dan kita dapat tenaga kerja yang cukup untuk membangunkan negara kita. So itu saja pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi pada sesi yang lain. Sekian, terima kasih.